A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Saya ucapkan kepada anda semua, sekiranya anda di rumah bersantai-santai dan berehat-rehat bersama keluarga. Sekiranya anda di dalam perjalanan menuju satu tempat, saya doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga anda berhati-hati di jalan raya. Jadi saya nak menyambung persoalan takwa yang terputus part pertama. Takwa, bukan. Jadi saya nak menyambung kefahaman. Sebelum ini penghujungnya kepahaman bagaimana orang syariat atau ilmu fiqh memandang bagaimana takwa itu telah saya kupas. Jadi di sini saya hendak membawa kefahaman yang lebih mendalam sedikit lah. Jadi saya hendak membawa kefahaman yang dua tadi. Bagaimana saya rujuk pada cerita antara Dolah dengan Rahimah. Itulah yang saya rasa paling sesuai untuk menghampirkan faham kita bagaimana kita dengan Tuhan atau dengan Allah Ta'ala, ya. Saya buat contoh dekat saja antara kita dan dua ibu bapa kita. Bagaimana kita melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Contohnya begini. Ibu dan ayah kita, apabila mereka berkahwin, apabila si isteri memberitahu suaminya dia telah mengandung, ya, dia begitu gembira, bergembira kerana akan dapat menimang cahaya mata. Di sini saya nak tunjukkan pada saudara-saudara, saya nak pimpin saudara-saudara dan saudara-saudari semua, para penonton, di mana sifat Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini saya nak letakkan pengasih dan penyayang itu kepada dua ibu bapa anda, ya. Setelah ibu anda mengandung, sudah pasti dia menjaga kandungannya supaya jangan gugur, kan? Sehinggalah dia menanggung bagaimana beban mengandungkan saudara-saudara semua. Jadi di sinilah dia mendapat seksa. Perhatikan baik-baik, ya, bagaimana di sini Allah Ta'ala itu meletakkan kasih sayangnya kepada ibu anda. Di sini Allah Ta'ala meletakkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala itu di dalam diri ibu anda. Sehingga kan apabila anda lahir, dia menderita kesakitan. Walaupun dalam kesakitan, apabila anda lahir, dia begitu gembira. Ibu ayah merasa gembira kehadiran anda. Jadi cuba kita perhatikan betapa kasihnya ibu anda, ayah anda kepada anda, ya. Ibu anda sentiasa menjaga anda daripada digigit nyamuk, daripada sebarang penyakit. Ya, di situ Allah Ta'ala itu meletakkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah Allah Ta'ala yang saya maksudkan tadi. Sifat Allah Ta'ala itu ditanamkan di dalam hati dua ibu bapa anda, menjaga anda, ya. Kalau kita perhatikan sifat Ar-Razak, yakni memberi rezeki. Cuba kita perhatikan ibu kita. Sebelum dia mengandung, adakah payudara dia mengandungi susu? Begitu juga dengan semasa dia mengandung. Tidak ada susu, kan, di payudara dia.
Tapi apabila dia melahirkan anda, susunya itu secara sekaligus atau automatik ada di dalam payudara ibu anda. Di sini sifat Ar-Razzaq itu diletakkannya kepada ibu anda. Ar-Razzaq itu adalah pemberi rezeki, yang memberi rezeki. Di sini Allah Ta'ala memberi rezeki kepada anda semasa anda bayi melalui ibu anda. Begitu juga dengan pengorbanan ayah anda. Dia memberi segala keperluan anda. Tak perlulah saya sebutkan di sini bagaimana tungkus lumus, penat lelah ayah anda memberi sebarang keperluan anda disediakan. Ya, di sini saya bawa sebagai contoh. Begitu kasih dan sayangnya ibu anda dan ayah anda kepada anda. Itu baru ayah anda dan ibu anda. Tapi bagaimana diri anda sendiri? Setelah besar, diberikannya ilmu. Ini sifat ilmu, alimun. Ini dua sifat tadi, sifat ilmu dengan alimun. Yakni mengetahui dan yang mengetahui. Cuba kita perhatikan di sini. Di situ juga ada sifat Allah Ta'ala yang diletakkannya kepada dua ibu bapa anda. Kepada bapa anda atau ayah anda. Setelah anda lahir, anda diberi ilmu. Contohnya, anda diazankan atau diiqamahkan. Nampak? Di sini sifat ilmu Allah Ta'ala tadi dibisikkan ke telinga anda. Begitu juga dengan ibu anda. Apabila ibu anda meletakkan anda di dalam buaian atau endoi, dia menyanyi. Apa nyanyinya? La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Ini nampak. Ini sifat ilmu tadi diberinya kepada kedua ibu bapa anda. Sini saya cukup rasanya mengulas tentang dua ibu bapa anda. Jadi saya nak rujuk kepada anda sendiri. Apabila anda sudah besar, apakah anda membalas budi baik ibu bapa anda? Tentang kasih sayang, tentang keselamatan, tentang rezekinya, tentang ilmunya. Saya nak bawa cerita ni cukup sampel dan pendek saja untuk senang kita faham, ya. Contohnya anda sudah bekerja, duduk jauh lah. Biasalah pada zaman ini, bukan? Biasanya kita meninggalkan kampung, pergilah ke bandar-bandar mencari kerja, mencari rezeki. Tapi cuba anda fikirkan diri sendiri. Apakah anda mendapat rezeki bekerja? Apakah anda pernah memberi dua ibu bapa anda rezeki daripada titik peluh anda? Apakah ada atau tidak ada? Yang pertama, ya. Yang kedua, adakah anda pernah mengambil tahu keselamatan dua ibu bapa anda? Atau dia sakit ke, atau sebarang apa? Adakah anda mengambil tahu tentang keselamatan? Sedangkan semasa anda kecil, ibu bapa anda lah yang menjaga keselamatan anda di atas anugerah Tuhan, kasih sayangnya, rezekinya. Begitu juga dengan ilmunya, begitu juga dengan rezekinya. Ya. Ini pertama. Cuba kita fikirkan bersama. Lepas tu, kita lihat. Kalau ibu bapa anda tu masih sakit semasa kecil, dia tentu bersusah hati. Dia nak menjaga keselamatan anda, takut anda meninggal. Ya. Tapi apakah kita, ibu bapa kita yang tinggal di kampung,
atau berjauhan dengan kita, kita mengambil tahu tentang dua ibu bapa kita. Kalau anda mengambil berat tentang dua ibu bapa anda, alhamdulillah, anda adalah seorang yang berbahagia. Kerana kita sama-sama sudah faham, kerana kasih sayang itulah, kasih sayang anda kepada dua ibu bapa anda itulah yang Allah Ta'ala letakkan sifat-sifatnya tadi. Sifat memberi rezeki, sifat kasih sayang, sifat memelihara, mengambil tahu, sifat memberi ilmu. Kalau misalnya anda balik ke kampung, sifat ilmu tadi saya nak tentuh ya. Kalau berkumpul dengan ibu bapa, janganlah berbual-bual kosong saja. Contohnya semasa anda kecil, anda didendangkan dengan apa ni, lagu-lagu Nabi, selawat atas Nabi, sedangkan bapa anda telah azankan atau ikamahkan anda. Cuba bawa ibu bapa anda bersembang-sembang santai daripada merapu yang bukan-bukan. Lebih baik kita berbincang tentang agama, apa yang ada pada kita, yang patut kita ajarkanlah pada dua ibu bapa kita. Bukanlah kita tak sifat nak mengajar pada dua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita pula ada ilmunya, dia juga perlu mencurahkan ilmunya kepada kita. Ini yang dikatakan kita melihat Allah Ta'ala itu cara macam itu. Begitu juga dengan video di pedal 4. Saya ada mengulas tentang asyhadu. Anda kalau melihat video tu, anda rasa anda faham tentang nafi dan isbat. Bukan. Dia tentang la asyhadu an la ilaha illallah. Tentang asyhadu saya cabar. Dalam di video lepas tu, apakah kamu semua nampak Allah Ta'ala? Saya bawa cerita hantu melantur. Hantu di alam ghaib, Allah Ta'ala dalam ghaib. Hantu kita nampak, Allah Ta'ala tak nampak. Di sini fokus saya ke situ. Okey. Saya nak bawa cerita tadi tentang takwa. Takwa itu pada saya kasih sayang dan takut. Nanti kita bawa saya huraikan tentang bagaimana takut. Contoh, isteri kita, Allah Ta'ala bagi untuk kita, pasangan kita, untuk kita meletakkan kasih sayang. Samalah macam kita meletakkan kasih sayang kita kepada isteri kita itu seperti ibu ayah kita. Begitu juga dengan ibu mertua dan bapa mertua kita. Di sini dia. Itu satu bab ya. Saya ambil secara ringkas. Itu tentang kasih. Apabila kalau kita yang katakan kita nampak, apabila kita nampak perempuan tadi, yang si Dolah nampak si Rahimah tadi, dia nampak, baru boleh dia meletakkan kasih sayang, bukan? Kalau dia tak nampak, dia tak mungkin meletakkan cinta kasih sayang daripada Rahimah. Jadi berterusanlah dua pasangan itu berbahagia. Baik. Saya nak melanjutkan lagi. Apakah kita tak takut dengan isteri kita? Ini satu yang agak unik ya. Bukanlah kita takut, kita tunduk bagaimana, bukan. Kita takut, pada saya, kita takut dengan isteri kita kerana kita terlalu sayangkan dia, kita takut berpisah dengan dia. Ini faham saya tentang takut. Bukan macam kita takut harimau. Kita nampak harimau, bukan. Kita tahu harimau, kita nampak harimau, kita lari. Ini takwa tadi, takut. Tadi kasih sayang, bukan. Ini tentu tentang takut. Kalau kita takut pada harimau, kita nampak harimau, tentulah kita lari. Baik. Sekarang perkataan takut tu kita letak kepada isteri kita. Apakah kita tidak merasa takut kepada isteri kita? Takut yang bagaimana? Takut dia meninggal atau dia berpisah dengan kita, bercerai ungkai. Bukan bagaimana dengan anak. Tapi saya nak ambil perkataan takut. Takut itu bukanlah kita tengok isteri kita takut. Kita takut yang Pakcik masukkan sini adalah kita takut berpisah dengan isteri kita. Begitu juga dengan macam cerita si Dolah dengan Rahimah tadi.
Disuruh dia Rahimah tadi tinggal dalam istananya, dia tak nak. Dia nak ikut si Daulah hendak ikut dengan Rahimah tu walaupun pergi ke tempat kebakaran. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Kita takut dengan Allah Ta'ala. Bukan kita takut dengan Allah Ta'ala, kita lari dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala juga kita letakkan sifat rahim, sifat kasih sayang. Bukan? Jadi kita takut kepada Allah Ta'ala tu bukan arti takut kita lari daripada Allah Ta'ala. Bukanlah takut seperti mana yang difahami oleh syariat dan fiqh itu yang banyak diajar oleh ustaz-ustaz di merata forum, di merata-rata masjid kan. Biasa kita dengar. Tapi di sini pakcik nak membawa kefahaman kepada takut itu. Takut kita berpisah dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu dia kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku berserta kamu walau ke mana kamu berada. Itu satu firman. Lagi satu firman dia kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Maknanya Allah Ta'ala tidak pernah berpisah. Tidak berpisah dengan kita. Lagi satu dia kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Tiada engkau melempar yang Muhammad tak kala berusaha kepada engkau pada melempar batu. Akulah yang melempar tak kala itu. Di sini segala daya usaha kita itu bukanlah daya usaha kita. Sesungguhnya daya usaha Allah Ta'ala. Kerana itu dalam kita beribadat, janganlah kita berasa hendakkan dapat pahala. Janganlah kita hendak berharap dapat masuk surga. Bukanlah kita berharap hendak dapatkan bidadari. Sesungguhnya kita ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kerana upah. Contoh tadi macam saya beri si Daulah dengan Rahimah. Itulah contohnya. Begitu juga dengan kita dengan ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita masa kita kecil, dia takut kita sakit, tak sihat, takutkan kita mati. Tapi apakah kita kalau dah pergi jauh, apakah kita ambil tahu tentang kedua ibu bapa kita? Tentang sakit demam dia? Bagaimana? Adakah kita pernah ambil tahu? Kalau anda mengambil berat tentang dua ibu bapa anda, saya memang rasa seronoklah. Kerana saya merasakan anda telah diletakkan kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala di dalam hati anda, melalui anda, supaya anda meletakkan kasih sayang anda kepada dua ibu bapa anda. Anda tentu merasa risau kalau ibu bapa anda meninggal atau ibu bapa anda berpenyakit. Begitulah contohnya. Kalau anda masih kecil, anda didukung ke sana kemari kalau sakit ke. Tapi apakah anda sanggup apabila dua ibu bapa anda sakit, apakah anda sanggup mendukung bawa ibu bapa anda ke klinik-klinik atau ke hospital? Saya harap anda dapatlah memohon kepada Allah Ta'ala supaya hati anda itu diletakkan sifat-sifat yang sifat hasanah atau sifat kebaikan seperti kasih sayang, memberi rezeki, anda dapat gaji, taburkanlah kepada ibu bapa anda. Ini maksud saya yang membawa pengertian takwa tadi. Takwa itu bukanlah menuju kepada peribadatan kita. Sama ada semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu ya juga, bukan tak ya. Itu ibadat khusus kepada Allah Ta'ala. Tapi ini kita beribadat kepada dua ibu bapa kerana kita nampak sifat-sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam dua diri ibu bapa anda. Cuba anda fikirkan baik-baik. Macam mana saya membawa anda ke alam takwa itu sendiri. Apakah ada perbezaan antara penyampaian saya dengan penyampaian kebanyak ustaz-ustaz yang mengajar di forum-forum dan di masjid-masjid? Walau bagaimanapun saya taklah merasa saya ini terlalu pandai untuk nak menyampaikan, mendidik saudara-saudara. Saya rasa saudara-saudara
lebih matang dan lebih berilmu daripada saya. Saya ni hanya dapat mengisikan masa lapang dan saya memberi sedikit peringatan. Saya dengan anda bukanlah saya itu mengaji terlalu tinggi. Saya rasa anda juga bukanlah orang yang begitu jahil. Saya rasa anda juga memang orang yang baik hati terhadap dua ibu bapa anda. Begitulah yang saya harapkan. Baik, di sini ya, saya minta maaf kalau tadi sebab terhalangnya saya nak menyambung bab pertama. Bab pertama soal takwa ni saya terputus. Saya terputus hubungan dengan anda semua kerana berlaku gangguan satelit atau saya punya line sini langsung tak ada. Di sini saya mohon ampun dan maaf kerana gangguan itu, kerana anda tak dapat memfokuskan cerita saya itu kerana saya tak mampu bercerita dengan terus. Walau bagaimanapun, di sini saya cuba sedaya upaya saya supaya anda tak tergantung pengetahuan anda melalui saya. Saya pun bukanlah saya yang hendak mendidik anda semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang membuka pintu hatinya pada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala jugalah yang berkuasa menutup pintu hati seseorang itu jika seseorang itu tidak dapat petunjuk. Bukanlah daripada kita sebagai hamba. Tidak adalah ada apa-apa yang ada pada kita. Hanya semua kekuasaan Allah Ta'ala seperti mana yang kita selalu ungkapkan. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang bermaksud tiadalah daya upaya aku atau tidak adalah daya upaya mana-mana hamba yang membuat sesuatu melainkan dengan daya upaya Allah Ta'ala semata-mata. Dengan itu saya mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan ribuan terima kasih dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod-episod yang akan datang dan dengan tajuk yang lain juga. Sekian, terima kasih.